Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 3 hari bulan September 2022, kita teruskan bicara kita dengan kitab Hakadha Kan Ashu Ma'al Quran. Demikianlah para sahabat salafus salih, keadaan mereka dengan Al-Quran, ataupun kita buat tajuk bersama Al-Quran. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, di mana saja peluang kita berada, ada ruang untuk kita isikan majlis ilmu kita ni. Kita akan bincangkan tentang Al-Quran. Jadual utama kita dalam hidup kita ni, insya-Allah kita berusaha untuk pandai baca Quran, untuk belajar tafsir Al-Quran, dan berusaha pula untuk memahami Al-Quran. Apa yang disebut sekarang ini dengan ilmu tadabbur Quran. Sebahagian daripada masyarakat rasa pelik, takut apabila diajak tadabbur Quran. Sebab apa? Sebab bagi mereka satu benda yang menakutkan apabila kita ajak tadabbur Quran. Kerana orang kata belajar Quran direct ni tak boleh. Memanglah tidak boleh kalau kita tafsir Quran dengan sendiri. Tetapi kita menukilkan tafsir-tafsir para ulama yang mu'tabar. Para ulama yang telah menafsirkan Quran punya keahlian dalam bidang tafsir. Kita hanya membaca, kita hanya mengambil olahan isi kandungan tafsir itu, kemudian kita i'malul fikri, kita berfikir bagaimana ayat ini Allah Ta'ala nak suruh aku beramal dengan dia. Jadi contoh yang paling ketara bila kita belajar, para jemaah sekalian, kita belajar tafsir surah Al-Hujurat dengan pelbagai adab yang Allah Ta'ala ajar kepada kita. Bermula dengan adab kita dengan Allah, kemudian adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian adab kita sesama kita, makhluk. Kemudian akhir sekali Allah Ta'ala perkenalkan sifat dia bahawa Allah Ta'ala Maha mengetahui. Basirun bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala tengok apa yang kamu buat. Maka dalam ilmu tadabbur, setelah kita belajar tafsir Quran daripada awalnya sampai ke akhir surah, apa yang kita nak tadabbur daripada akhir surah ini, iaitulah Allah bagi tahu, aku tahu apa yang kamu buat. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku tengok apa yang kamu kerjakan. Bermakna semua adab-adab yang kita belajar tadi menjadi kewajipan ke atas kita untuk menghayatinya, untuk mempelajarinya, untuk beramal dengannya. Itu yang dikatakan ilmu tadabbur, i'malul fikri. Kita berfikir bagaimana ayat ini Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, tujuan apa, dan kenapa kita mesti beramal dengan dia. Sebab Allah tak nak balas balik apa yang kita buat. Tenang, insya-Allah para jemaah, tidak ada kerisauan, tidak ada keraguan dalam ilmu tadabbur ini. Sebab kalau kita yang salahnya tafsir Quran dengan kepahaman sendiri, sebagaimana yang ditafsir oleh sebahagian daripada masyarakat, orang yang menyalahgunakan Al-Quran untuk kepentingan dia. Baik, kita sambung lagi dalam buku kita ni, dalam siri yang ketiga, Hakadha Ashu Ma'al Quran, di bawah tajuk Samarat hasil, buah daripada tadabbur Al-Quran Karim, wa fawaidu, dan faedah-faedah. Dua siri yang lepas kita dah bincang tentang bagaimana tadabbur itu di dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, dan kelebihan-kelebihannya.
Kemudian kita berpindah kepada samaratut tadabbur. Kesan ataupun hasil daripada tadabbur itu, apakah dia? Tak ada faedah kalau kita belajar satu benda yang tak ada kesan. Tidak ada faedah yang kita belajar benda yang tidak memberi hasil. Jadi kita nak hasil dia. Jadi di sini kita akan bincang para jemaah sekalian. Inna thamaratal uzma, buah yang besar, wal faidatul kubra, dan faedah yang besar, min tadabburi kalamillah, daripada kita tadabbur, kita perhati, kita teliti, kita ta'ammul kepada ayat-ayat Allah Ta'ala daripada kalam Allah itu, iaitu an yasmur fil qalbi imanan. Kita nak suburkan dalam hati kita tu keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita dengar ayat ini tentang tauhid kepada Allah Ta'ala, ayat ini tentang keagungan Allah, ayat ini tentang kekuasaan Allah. Jadi bila kita tengok semua dalil-dalil yang ada itu, ayatun maqru'ah, dengan kita padankan dengan ayatun manzurah yang kita tengok sendiri, bukit, bukau, gunung, ganang di hadapan kita, dan kita tengok juga peristiwa-peristiwa yang berlaku, maka dengan itu membawa kepada seorang yang tadabbur itu ilal amal bimuqtadahu, untuk beramal dengan isi yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Kita kata alhamdulillah. Kira-kira untuk mencari keredaan Allah Azza wa Jalla, itulah matlamat kita, tujuan kita. Tak perlu kita tunjuk, tak perlu kita tulis saya ni buat kerana keredaan Allah Ta'ala. Yang keredaan Allah Ta'ala duduk di mana? Duduklah hati kita, fil qalbi, dalam hati. Fala yaraduna zalik, kita tak akan nampak kesan kecuali setelah kita betul-betul ikhlaskan amal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapa dia tadabbur saja, dun i'tibar wal amal. Oh, saya faham ayat ini Allah nak kata gini-gini, tapi dia tak ambil pengajaran, dia tidak mengambil langkah-langkah untuk beramal dengannya, maka jawabnya orang itu juga dalam kerugian. Seperti kita diberi peluang pergi satu taman bunga yang begitu cantik, yang begitu lawa, yang begitu comel, tiba-tiba kita tak petik pun bunga tu. Oh, zaman kita sekarang ni, Abu Anas, ada satu lagi mazhab baru, nama dia mazhab wasafi, mazhab selfie. Pergi selfie, ambil gambar, masuk dalam grup WhatsApp, habis setakat tu. Tak. Kita mengatakan bukan itu. Yang kita nak tadabbur, kita faham, untuk kita amalkan. Untuk kita amalkan, barulah kita menjadi satu orang panggil langkah yang bijak. Apabila kita boleh beramal dengan ilmu yang kita belajar, kita boleh beramal dengan ilmu yang kita belajar, barulah orang tu panggil orang yang cerdik, orang yang bijak, orang yang telah berakal, menggunakan akalnya. Orang yang berakal menggunakan akalnya, itulah baru dia panggil mu'tamad. Kalau ada akal saja tak guna akal, buat apa? Tak, macam kita ada alat-alat yang canggih, yang moden, tapi tak pandai nak guna, buat apa? Kita mengatakan akal itu diguna untuk memahami kalam Allah, dan akal itu untuk digunakan bagaimana untuk merealisasikan perintah Allah, perintah Nabi SAW itu dalam kehidupan kita. Kita kata alhamdulillah. Allahu Akbar. Karena itulah kata Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, fi fawaidit tadabburi wa tafakkur, di antara kesan tadabbur dan tafakur itu, laisa syai' anfa' lil 'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi min tadabburil Quran. Tidak ada satu benda yang beri manfaat kepada seorang hamba Allah Ta'ala itu lebih dalam kehidupannya, untuk kematiannya, lebih daripada dia tadabbur Quran dan mengerahkan tenaganya, pemikirannya, otaknya, hatinya ala ma'anil Quran, untuk memahami makna Al-Quran. Sebab apa? Bila kita faham, bila faham Al-Quran itu tutli'ul abd, maka di situ kita akan dapat meninjau, melihat ala ma'alimil khairi, tanda-tanda kebaikan ini di jalan, wa ma'alimis syari, sempadan-sempadan yang buruk untuk kita jauhi, dengan segala suasana yang ada itu. Kita kata alhamdulillah. Maka hasil daripada pemikiran yang kita buat, hasil daripada kajian yang kita kaji inilah para jemaah sekalian, kita akan sampai kepada ilmu tadabbur yang begitu besar. Di antaranya
Maka inna man yatadabbaru Quran, siapa yang betul-betul belajar Al-Quran, dia dah pandai baca, alhamdulillah. Yang belum pandai baca pun kita ajak dia juga supaya dia dengar juga tafsir Quran. Dia dengar juga orang tadabbur Quran, mengeluarkan isi kandungan Quran itu untuk penghayatan kita. Maka dia akan terhasillah dalam hidup dia itu manfaat yang besar dan kemaslahatan yang banyak di dunia dan juga di akhirat. Ma la ya'lamuhu illallah, tidak ada siapa yang mengetahui hasil daripadanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan di antara min a'zami thamaratit tadabbur, di antara kesan ataupun hasil daripada tadabbur dan faedah-faedahnya yang dapat direngkaskan, dirumuskan. Walaupun banyak sekali para ulama sebut tentang hasil tadabbur itu, tapi kita nak ringkas saja supaya kita dapat memahami sekadar mana yang kita nak ambil, kemampuan kita, kapasiti yang kita boleh pegang di dalam kehidupan kita ini, para jemaah sekalian. Baik, yang pertama, coba tulis yang pertama, husul dengan sad, husul thabati ala dinillah. Seorang hamba Allah Ta'ala itu akan terhasil sabat, keteguhan dia, kekukuhan dia untuk berpegang dengan agama Allah Azza wa Jalla ini. Ini penting, karena dia jadi menteras dalam kehidupan manusia itu. Apabila kita kuat, kita boleh kukuhkan perjalanan kita itu, pegangan kita untuk beragama dengan agama yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita berpegang dengannya. Karena itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat sekiranya kamu berpegang dengan dua-dua sumber yang aku tinggalkan ini, iaitulah kitabullah, Al-Quran, wa sunnah Nabi, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dan juga Al-Hakim dan lain-lain dengan sanad yang hasan. Alhamdulillah. Bermakna para jemaah sekalian, kata ulama hadis, fa kitabullah, kitab Allah Ta'ala, yakni Al-Quran itu a'zamu wasaili thabat lil mu'min, menjadi jalan, cara keteguhan, kemantapan iman seorang mukmin yang besar, di mana kitab Allah. Ini jangan salah faham. Ni kita nak belajar kitab Allah, kita dilarang, ditakut-takutkan. La, itu sumber utama sebagai seorang mukmin yang boleh menguatkan iman dia, di mana? Dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Wa qad anzalallahu al-Quran munajjaman mufarraqan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran itu munajjaman mufarraqan. Apa makna? Turun secara berperingkat-peringkat. Al-Quran itu diturun secara berperingkat-peringkat. Sebab apa? Wa ja'ala al-ghayah, tujuan utama turun itu tathbit liqalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 32, Allah kata apa? Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Buat kafir mari bagi cadangan, boleh tak kalau turun Quran sekaligus, sebagaimana mereka dengar kitab Taurat turun sekaligus. Allah kata apa? Kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Allah kata demikianlah kami turunkan Quran secara berperingkat-peringkat untuk nak meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sedih, dilawan, dibantai oleh kaum dia ataupun orang-orang yang menentang Islam, Allah turunkan ayat cerita Nabi Musa, cerita nabi-nabi yang telah menghadapi cabaran, supaya mereka apa? Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam makin mantap dia punya
dia punya keteguhan dia. Dan Al-Quran itu juga diturun untuk mentasbitkan, mengukuhkan pegangan orang mukmin. Dalam surah An-Nahli 102, tentu tanda. Untuk meneguhkan hati Nabi tadi, surah Al-Furqan ayat 32. Untuk meneguhkan hati orang mukmin dalam surah An-Nahli ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu. Katakanlah, Al-Quran itu telah diturunkan oleh Ruhul Qudus, malaikat Jibril, ambil daripada Allah kepada Nabi SAW dengan penuh bil haqqi, dengan hak, dengan benar, liyuthabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan hati, kedudukan, kefahaman orang yang beriman. Maka di sini diistimbatkan, diambil kefahaman bahawa fal Quranul Karim a'zam masadir sabab. Al-Quran itu menjadi sumber besar kepada sabat, keteguhan seorang yang beriman itu. Teguhan seorang yang beriman. Zalika annahu yazra'ul iman. Karena Al-Quran itu akan menanam benih-benih keimanan dan menguatkan perhubungan silatun birabbihi, menguatkan perhubungan kita dengan Allah sebab kita berinteraksi dengan kalamullah, Maka dengan itu Allah Ta'ala da'ana, panggil kita, seru kita, para jemaah sekalian, supaya bertadabbur Al-Quran, supaya kita sentiasa tadabbur Quran. Faqala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, kitab yang diberkati. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya kamu mengambil tadabbur, pengajaran, iktibar daripada ayat-ayatnya. Waliyatadzakkar ulul albab, dan menjadi peringatan kepada orang yang punya akal, pemikiran yang baik. Ayat ini dalam surah Shad ayat 29. Ay waliyatadzakkar ashabul uqul, supaya orang yang punya akal yang sejahtera sentiasa mengingati ma kallafahumullahu bihi, apa yang Allah Ta'ala letakkan tanggungjawab ke atas mereka. Maka tujuan kita berinteraksi dengan Quran ini, kita nak ingati Allah Azza wa Jalla, kita nak memahami kalam Allah, supaya kita boleh faham apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, dan bagaimana kita nak laksanakan dalam hidup kita ini, para jemaah sekalian. Baik, itu yang pertama, hasil daripada tadabbur husulus sabat, mendapat keteguhan. Kita berpindah kepada yang kedua, tahqiqu sihhatil amal, nak merealisasikan amalan kita biar betul. Kemudian kita nak qabulul amal, kita minta Allah Ta'ala terima amalan kita. Jadi kalau kita jadi dua perkara dalam hidup kita ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, para pelajar sekalian, dua perkara yang kita nak. Yang pertama, amalan yang kita nak buat biar betul, biar sahih. Yang kedua, kita nak Allah Ta'ala kabulkan amalan kita. Sebab kalau kita buat amalan yang tidak dikabulkan, tak ada kesan, tak ada hasil lah kita. Kalau kita buat amal dengan baik pun, tetapi Allah Ta'ala tidak terima, macam mana? Jadi bagaimana cara supaya dapat dua-dua, sahih, kabul? Maka kata di para ulama, dia kata waqad rahimahumullah, waqad tabayyana minal kitab was sunnah, telah ternyata daripada Al-Quran hadis, annal amal, bahawa ini kajian daripada Quran hadis, khulasah dianya, annal amal hatta yakuna salihan maqbulan, setiap amalan yang kita buat, supaya amalan itu menjadi amalan yang salih, yang betul, maqbulan, dan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, mesti mengandungi dua perkara besar ini, mesti ada dua perkara, dua komponen yang besar ini. Yang pertama, an yakuna, mesti semua amalan kita, niat kitanya wajhullah Azza wa Jalla. Qasad, niat kita, mesti aku buat ni kerana Allah. Sama ada kita lafaz kerana Allah, tak lafaz kerana Allah,
Yang penting perkara itu terpasak dalam hati kita. Allah, dengan kita interaksi dengan Allah Ta'ala bukan dengan mulut semata, tapi kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala ini dengan hati kita. Hati kita yang menetapkan bahawa aku buat ni kerana Allah, bukan nak tunjuk pada orang, bukan kerana nak nak tunjuk dengan orang, tak ada. Yang kedua, tanda yang kedua ini yang penting, yang kedua, ayyakuna muwafiqan li syar'illahi tabaraka wa ta'ala. Mesti amalan kita itu bertepatan dengan syariat Allah Ta'ala dalam Qur'annya atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil dua perkara. Yang pertama ikhlas, yang kedua ikut peraturan. Fa idza ikhtala wahidun min hadzaini syartaini, apabila tidak terlaksana dua syarat ini, maka amalan itu tidak menjadi soleh dan amalan itu tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena faham sangatlah. Maka isu yang kedua ini, isu muwafaqah ataupun mutaba'ah. Tak boleh kita nak tahu amalan aku ni betul ke tak betul. Amalan aku ini sudah tepat ke tak tepat. Amalan aku ini sudah memenuhi kriteria untuk dikabulkan ataupun tidak. Semuanya itu duduk di mana? Min khilali ma'rifati muradillahi. Semuanya itu kita kena bentang. Amalan kita tu bertepatan ke tidak dengan Quran, bertepatan ke tidak dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak tepat, bermakna kita yang buat. Mereka sendiri amalan, siapa yang bagi otoriti kepada kita? Siapa yang boleh mengesahkan amalan awak itu betul? Sebab bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengatakan tak ada siapa yang berani mengatakan sah walaupun ianya bercanggah. Macam mana boleh sah? Buka tafsir pun tak jumpa. Tafsir-tafsir yang mu'tabar lah, ulama-ulama mu'tabar. Buka dalam syuruh al-hadis pun tak ada. Dalam kefahaman ulama-ulama besar dalam fiqh pun tak ada. Jadi di mana kita nak sandarkan amalan kita itu, para jemaah sekalian? Jadi sandaran itu mesti jelas, mesti kita berlandaskan kepada apa yang telah disebut oleh Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, husulul yaqin ad-dafi' lil amal. Seorang itu akan terhasil keyakinan, dengan keyakinan itulah yang akan menarik dia, menolak dia untuk beramal. Dengan keyakinan itu, dia akan tarik seorang itu untuk beramal dengan isi kandungan Quran itu sendiri. Bila kita faham, kita beramal. Kan itulah dalam Taisir Al-Karimir Rahman, kitab tafsir ini, dia kata wa min fawaidit tadabbur kitabillah, di antara faedah kita tadabbur kepada kitab Allah Ta'ala ini, annahu bidzalika yasilul abdu ila darajatil yaqin wal ilm bi annahu kalamullah. Bila kita perhati tengok, terhasillah bagi seorang itu darjah keyakinan dan mendapat ilmu bahawa itu adalah kalamullah. Apa yang kita baca itu kalamullah. Apa yang kita baca itu kalamullah. Kita baca itu adalah merupakan kata-kata Allah Azza wa Jalla. Sebab kita nampak daripada awal surah dengan ujung surah tak ada yang bercanggah. Kita dah baca daripada awal Quran sampai ke akhir Quran, tidak ada yang bercanggah. Allah cabar. Lau kana min 'inda ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai Quran ini bukan mari daripada Allah, kamu akan dapati percanggahan yang cukup banyak. Mana siapa dia boleh buktikan? Siapa dia boleh tunjuk pada kita satu je fakta dalam Quran itu bercanggah? Enggak. Nah, tapi kita kena ingat, kita kena belajar ilmu ulumul Quran. Ya, ada nasih, ada mansukh. Jangan kata, kenapalah dalam Quran dulu kata 10 orang tak boleh lari, ni ada sekali kata 2 orang tak boleh lari. Kita kena faham, di sana ada ayat nasih mansukh. Yang orang tak belajar ilmu ni, tiba-tiba nak condemn Quran, kita kata, maaf bang, pergi minum kopi dulu. Biar segar kepala dia punya pemikiran, baru boleh. Jadi kita nampak, sebab Al-Quran itu yuwafiqu ba'daha ba'd. Mana fakta dia tidak bercanggah, maklumat dia tidak ada yang celaru, tidak ada sama sekali. Maka jin, dengar ni tuan-tuan,
Jin, saudara-saudara kita daripada kalangan jin, apabila dia dengar Quran, terus beriman. Tengok dalam suratul Jin, ayat 1 hingga 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Nabi bagi tahu, aku telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala bahawa sekumpulan jin datang dengan Quran. Nabi duduk baca Quran, dia datang. Mereka pun bercakap, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dah dengar Quran yang pelik, Quran yang ajaib, yahdi ila rusdi, yang telah mengajak pada manusia ini kepada jalan yang betul. Fa'amanna, kami beriman. Kita kata Masya Allah. Suratul Jin. Jin dengar, terus beriman. Manusia dengar, ada yang beriman, ada yang tak beriman. Ada yang dengar kata, ada yang tak dengar kata. Macam-macam. Walamma sami'ahu, apabila sekumpulan daripada mereka mendengar, fatadabbaru wa fahimu, dia dengar, dia perhati betul, dia fikir, dia faham. Amilu mubasyaratan, mereka terus beramal dengan apa yang dia buat. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ahqaf ayat 29, falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Falamma qudiya, apabila selesai daripada mereka dapat ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka balik kepada kaum dia munzirin, terus memberi peringatan. Ini tak ini, maknanya kadang-kadang kita tengok jin, banyak benda yang dia lebih baik daripada kita. Pernah Nabi kita baca ayat yang sepatutnya sahabat-sahabat jawab. Nabi SAW dengar sahabat diam. Nabi kata, jin lebih baik daripada kamu. Jin bila aku dengar ayat Quran, dia jawab. Dia respon. Kita ni diam, dia tak tahu apa. Tapi jangan terlebih respon. Contoh tengok dah dalam video, bila ada ni qari Arab ni, bila dia baca ayat Quran, jadi kita dengarkan suara hinga banga tu dalam majlis tu. Allah Allah, ay azim, ya masya. Jadi itu dia panggil hinga banga macam tu, bukan cara dia. Respon maknanya kita tengok. Contoh ayat yang menyentuh tentang azab, kita kata na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Bila sebut tentang syurga, kita kata Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami ini ahli syurga. Itu makna kita respon. Mana bila kita baca ayat Quran, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, nikmat mana yang kamu nak dustakan, kita kata la, tidak ada yang kami dustakan, semuanya kita terima. Cuma masalah syukur tak syukur itu masalah lain, masalah kita dengan cara kita berinteraksi. Maka di sini kata ulama tafsir, lam yalbasu ansar'u ila qaumihim, mereka tak tunggu lama, dengar, dia faham, balik terus munzirin, terus memberi peringatan kepada kaum dia. Maka mereka telah membawa diri dia, perasaan dia, mereka tak mampu lagi nak berdiam diri sebab dia dah dengar perkara yang benar. Jadi terus balik menyampaikan ilmu, menyampaikan maklumat itu kepada kaum dia. Karena itulah para jemaah sekalian, kita juga mesti mengambil langkah sebagaimana yang diambil oleh ikhwanuna minal jin. Langkah-langkah yang diambil oleh jin itu penting bagi kita, iaitu kita juga bila kita dengar, kita dah menghayati Al-Quran, kita dah ikut kelas-kelas pengajian tafsir dan kelas tadabbur, kita juga ajak sahabat-sahabat kita. Orang yang nak, kita kata Alhamdulillah. Orang yang tak nak, bagi link kuliah pun dia kena marah, sabar dulu. Sabar. Nanti kita jumpa berdepan semuka dengan dia, kita ajak dia, sahabat, aku dah merasai belajarnya ilmu Al-Quran rasa kemanisan. Sebab apa? Kita boleh memahami kalam Allah. Kita boleh, kadang-kadang kita baca kalam orang lain itu lebih menghayati, seolah-olah kalam itu macam wahyu daripada Allah. Bila baca kalam Allah, kita tak rasa apa-apa. Kenapa? Sebab ilmu motivasi tentang Al-Quran itu tidak terpahat, tidak terpasak dalam jiwa kita, yang menyebabkan kita tidak dapat hasil samarat daripada Al-Quran. Seringkali saya ulang kalimah-kalimah motivasi tentang Quran ini daripada para ulama. Mereka mengatakan Al-Quran itu diibarat seperti buah kurma. Buah kurma. Buah kurma ni kalau kita beli yang mahal sekali. Saya tengok ada ya jemaah haji. Tak, kalau dia pergi ke pasar kurma, dia boleh beli ajwah dengan harga RM50, mungkin 60-80. Tapi bila dia tunggu orang mari jual kat hotel, yang penjual pula orang yang dia percayai, pembimbing dia sendiri contohnya, 120 dia jual. Saya kata apa benda 120 ni?
Boleh je kita beli harga murah. Kenapa kita nak? Tak apa. Yang kita nak, perasaan jemaah tu sayang pada buah kurma ni, beli 120 rial. Beli 120 rial. Sekilo. Beli 120 rial sekilo, sudah beli. Kemudian, apa jadi? Dia simpan. Letak dalam beg. Simpan, letak dalam beg. Tak buka. Buka beg, tak bangun. Tapi kalau dia beli, dia kunyah, dia makan, dia terasa. Masya Allah. Manisnya, lemaknya, lazatnya, buah kurma yang aku beli ni. Kita dengan Quran macam tu juga. Sekadar kita baca, kita tak faham apa-apa. Tidak ada penghayatan kita dengan Quran. Tak pernah, Quran tak boleh menitiskan air mata kita. Sebab tidak ada penghayatan, kita mengata itu bukan kelemahan Quran kita, lemahnya kita. Kita tengok cerita dalam TV pun boleh menitis air mata. Walaupun cerita tu orang tahu cerita lakonan, pelakon, cemahnya cerita pelakon. Dia, waktu dia duduk dalam ketakutan tu, depan dia kamera berapa puluh orang kru ambil gambar, apa yang kau takut? Tapi oleh kerana menjiwai. Bagaimana kita nak menjiwai Al-Quran? Inilah dia panggil husulul yaqin. Bila dah yakin dengan Quran, menyebabkan kita akan beramal dengan dia. Baik. Yang terakhir perbincangan kita ini, iaitulah husulut tazkirah al-jalibah lil manfa'ah al-ajilah wal-ajilah. Terhasilnya satu peringatan yang membawa kepada kita, memberi kepada kita manfaat yang besar, ajilah wa ajilah. Tengok, Arab ni sikit ya tuan-tuan. Al-ajilah dengan ain, segera, sekarang. Wal-ajilah dengan alif yang ada baris atas. Ajilah, yang akan datang. Maknanya kesan itu akan datang dua-dua, sekarang dan akan datang. Allah SWT sebut dalam ayat yang telah kita baca tadi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Tadi dalam surah Sad ayat 29, kitab-kitab Al-Quran ini untuk ditadabburkan, dia menjadi peringatan kepada ulul albab. Kemudian Allah telah sebut dalam ayat lain pula, dalam surah Al-Muddathir ayat 54 hingga 56. Al-Muddathir 54-56, kalla innahu tazkirah. Ingatlah, Quran itu satu peringatan. Faman sya'a zakarah. Siapa dia nak ambil ingatan, Al-Quran lah kitab peringatan. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Mana Allah Ta'ala akan beri, insya-Allah, dengan kita usaha-usaha yang kita buat. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita nak Al-Quran ni yang diturunkan kepada kita menjadi darah daging kita, menjadi makan minum kita. Kata orang menjadi nasi dengan air kita. Maknanya sebagaimana makan minum kita tak boleh lupa, mesti makan tiap hari. Demikian Al-Quran juga kita tak boleh lupa, mesti ada pengajian setiap hari yang kita akan belajar. Allahu Akbar. Surah Al-Muddathir dan surah Suratul A'la ayat 10. Saya dzakkaru man yakhsha, selagi akan mengingat orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu di antara ayat-ayat Allah Ta'ala sebut tentang Ibnu Maktum, au yadzakkar fatanfa'ahu zikra. Bila dia ingat, peringatan itu akan memberi manfaat kepada kita. Dan selalu kita dengar ustaz-ustaz kita ceramah, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah, kerana peringatan itu beri manfaat kepada orang mukmin. Jadi peringatan yang besar, iaitulah melalui Al-Quranul Karim. Kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, yakni ya'tabir, bila dia ambil iktibar pengajaran, maka dia beri manfaat daripada iktibar dan pengajaran itu kepada hidup dia. Alhamdulillah. Kata Imamul Mawardi rahimahullah, wa fi dzikra wajhan. Peringatan itu ada dua cara. Satu, al-fiqh, mana kita faham, maka menjadi peringatan kepada kita. Yang kedua, al-izah, menjadi pengajaran i'tibar daripada cerita ulama, cerita orang-orang terdahulu. Maka kerana itu dia kata, al-fiqh wa tsani al-i'tibar. Itu kata Imamul Mawardi. Kata orang lain pula, manfaat itu dua jenis. Satu, husulun ni'mah, mendapat nikmat. Bila kita taat kepada Allah Ta'ala, kita dapat nikmat.
Yang kedua, indifa'un niqmah, menolak keburukan. Jadi menolak. Jadi dua-duanya kita nak. Wa nafsun difa'in niqmah naf'un. Makna tolak keburukan itu nikmat juga. Jadi dua-dua tu manfaat berlaku. Kita kata alhamdulillah. Jadi para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, wa fawaidut tadabbur, faedah-faedah tadabbur dan buah-buah dia sangat banyak, sangat besar. Tak mampu kita nak huraikan. Tetapi kesimpulan dia, hasil daripada kita belajar Quran, kita mengaji Quran, kita baca Quran, kita belajar tafsir Quran, dan kita tadabbur Quran, mana kita fikir apa yang kita nak amalkan dalam pada ayat-ayat yang Allah Ta'ala sampai kepada kita ini, maka kesan daripadanya insya-Allah kita akan mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla, kita akan dapat mardatillah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada kebinasaan dengan azab. Dan semua itu manfaat, menolak mudarat, tidak terhasil kecuali dengan kita memahami kehendak Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian kita berjalan mengikut panduan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus yang engkau anugerahkan itu. Jadi para jemaah sekalian, demikianlah beberapa perkara ringkas yang mampu kita bincangkan dalam perjumpaan peluang tazkirah ringkas ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, insya-Allah. Kesimpulannya, dua perkara mesti ada dalam hidup kita. Yang pertama iaitulah memahami Al-Quran. Yang kedua, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.